Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Bismillahirrahmanirrahim. Nawaina ta'alluma wa ta'lim wa tadhakkura wa tadhkir wa naf'a wal intifa' wal ifadah wal istifadah wal hatha ala tamassuki bi kitabillahi ta'ala wa sunnati rasulih sallallahu alaihi wasallam wa du'a ila al-huda wa dalalata ala al-khair ibtigha' wajhillah wa mardatihi wa qurbihi wa thawabihi subhanahu wa ta'ala. اللهم إنا نسألك فهم النبيين وحفظ المرسلين وإلهام الملائكة المقربين. اللهم اغننا بالعلم وزينا بالحلم وأكرمنا بالتقوى وجملنا بالعافية. اللهم أخرجنا من ظلمات الوهم وأكرمنا بنور الفهم. سبحانك لا علم لنا إلا ما علمتنا إنك أنت العليم الحكيم. رب اشرح لي صدري ويسر لي أمري واحلل عقدة من لساني يفقه قولي وسدد لساني واهد قلبي بحق سيدنا محمد صلى الله عليه وسلم. A'udzubillahi minasyaitanirrajim. Bismillahirrahmanirrahim. Allah Subhanahu wa taala berfirman dalam surah Al-Mutaffifin ayat 28, Ainan yashrabu bihal muqarrabun, iaitu mata air yang minum daripadanya orang-orang yang didekatkan kepada Allah Subhanahu wa taala, iaitu minuman yang diminum oleh orang-orang secara murni, iaitu tanpa campuran, iaitu orang, dan diminum oleh ashabul yamin, orang-orang yang menerima catatan amal dengan tangan kanan dengan dicampur minuman lain. Kemudian Allah Subhanahu wa taala dalam ayat seterusnya, ayat 29 dan seterusnya, Allah Subhanahu wa taala menceritakan tentang orang-orang yang berbuat dosa, di mana ketika masih di dunia mereka mentertawakan orang-orang yang beriman seraya menghina mereka. Di mana jika mereka melalui orang-orang beriman, maka mereka saling mengedip-ngedipkan matanya dengan maksud menghinakan mereka. Wa idzan qalabu ila ahlihim qalabu fakihin, dan apabila orang-orang berdosa itu kembali kepada kaumnya, mereka kembali dengan gembira. Maksudnya ketika orang-orang yang berbuat dosa itu kembali ke rumah-rumah mereka, maka mereka akan kembali dalam keadaan gembira. Apapun yang mereka cari pasti mereka dapatkan. Antara ertinya gembira, apa-apa yang mereka cari pasti mereka dapat. Meskipun demikian, mereka tidak mensyukuri nikmat yang telah dikurniakan kepada mereka, bahkan mereka justru sibuk menghina dan dengki kepada orang-orang beriman. Wa idza ra'awhum qalu inna haula'i ladallun, dan apabila mereka melihat orang-orang mukmin, mereka mengatakan sesungguhnya mereka itu benar-benar orang-orang yang sesat, kerana mereka berada dalam agama yang bukan agama mereka. Allah Subhanahu wa taala berfirman, wa ma ursilu alaihim hafizin, padahal orang-orang yang berdosa itu tidak dikirimkan untuk penjaga bagi orang-orang beriman, baik daripada perihal amal perbuatan mereka, ucapan ataupun segala sesuatu yang ditanggungan oleh mereka, iaitu dibebankan kepada mereka. Lalu untuk apa mereka menyibukkan diri mengawasi dan memfokuskan pandangan mereka kepada orang-orang yang beriman? Oleh kerana itu Allah Subhanahu wa taala berfirman, falyawmal ladzina amanu minal kufari yadhakun, maka pada hari ini, iaitu hari kiamat, orang-orang yang beriman mentertawakan orang-orang kafir sebagai balasan atas perbuatan mereka yang mentertawakan orang-orang mukmin. Alal araiki yanzurun, mereka duduk di atas katil-katil sambil memandang, iaitu melihat kepada Allah Subhanahu wa taala dalam rangka menangkis orang-orang yang menganggap bahawa mereka, iaitu orang-orang mukmin itu, sebagai orang yang sesat, padahal mereka itu bukanlah orang-orang yang sesat, tetapi mereka itu termasuk dari wali-wali Allah yang didekatkan kepadanya, dan mereka melihat langsung kepadanya di alam yang penuh kemuliaan. Dan firman Allah Subhanahu wa taala, hal thuwibal kufaru ma kanu yaf'alun, sesungguhnya orang-orang kafir telah diberi ganjaran terhadap apa yang dahulu mereka kerjakan. Maksudnya, apakah orang-orang kafir itu akan diberi ganjaran atau tidak atas apa yang telah mereka lakukan terhadap orang-orang mukmin berupa caci maki dan penghinaan? Mereka telah diberi balasan dengan balasan yang paling lengkap di akhirat. Alhamdulillah, wassalatu wassalamu ala sayyidina Rasulillah wa ala alihi wa ashabihi wa man walah, amma ba'd. Alhamdulillah, kita bersyukur kepada Allah Subhanahu wa taala yang telah izinkan kita untuk
hadir mendengar daripada Al-Quran yang diturunkan kepada Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, yang telah diterangkan oleh Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, dan telah diamalkan dan dibaca dan disebarkan oleh pewaris-pewaris Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, sehingga kita dapat mendengar sedikit sebanyak daripada penjelasan yang dijelaskan oleh Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, dan juga kefahaman-kefahaman yang difahami oleh orang-orang yang mengambil ilmu ini daripada Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, daripada as-sahabah, daripada at-tabi'in, daripada tabi'in, dan mereka-mereka yang mengambil ilmu bersanad daripada as-sahabah dan at-tabi'in. Maka pada pengajian yang lalu kita sebutkan sedikit sebanyak tentang kenikmatan yang dinikmati oleh penghuni-penghuni syurga ataupun mereka-mereka yang diberi gelaran al-abrar. Innal abrara lafi na'im 'ala al-ara'iki yanzurun ta'rifu fi wujuhihim nadratan na'im, iaitu mereka berada dalam kenikmatan, duduk di atas tempat-tempat yang mulia, melihat kepada pelbagai jenis keindahan, dan keindahan yang paling agung adalah melihat wajah Allah Subhanahu wa taala. Dan kita bahaskan tentang betapa hebatnya penglihatan yang Allah Subhanahu wa taala berikan kepada penghuni syurga, dan kenikmatan yang mereka alami itu dapat dilihat melalui raut wajah mereka, ta'rifu fi wujuhihim nadratan na'im. Dan antara kenikmatan yang diberikan juga adalah diberi minuman rahiqim makhtum, yang mana disebutkan ar-rahiq ini adalah minuman arak, yang mana kita sebutkan bahawa arak di syurga tidak seperti arak di dunia. Bahkan tak ada satu perkara pun dalam syurga itu yang sama, yang boleh dibandingkan, yang boleh disamakan dengan daripada perkara-perkara dunia yang bersifat sementara. Bahkan hatta kenikmatan daripada nikmat yang sementara itu adalah sementara. Kenikmatan dunia itu adalah untuk waktu yang singkat, dan walaupun ianya dipanggil nikmat, akan tetapi kenikmatan itu juga sangat singkat. Kenapa? Kita guna, bila kita dapat barang baru, kita rasa best, kita rasa seronok, kita rasa nikmat. Akan tetapi selepas kita memiliki daripada barang baru tersebut untuk beberapa waktu, maka ianya akan menjadi hilang, seakan-akan hilang kenikmatan. Akan tetapi daripada perkara-perkara syurga, kita sebutkan dalam pengajian yang lalu bahawa akan diumumkan di dalam syurga untuk penghuni syurga ini. Apabila mereka masuk ke dalam syurga, akan dikatakan, kamu ini akan hidup selama-lamanya, takkan mati di dalam syurga. Kamu ni akan sihat selama-lamanya, takkan sakit di dalam syurga. Kamu ni akan takkan tua, maka kamu akan muda selama-lamanya. Dan kamu akan menikmati daripada kenikmatan syurga, dan kenikmatan itu tidak akan diambil, dicabut daripada kamu. Kenikmatan itu sentiasa bertambah, sehingga seakan-akan ini tidak pernah hilang daripada kenikmatan tersebut, dan itu tidak berlaku di dunia. La ilaha illallah. Kita ada ajal di dunia ini, maksudnya kita akan meninggal dunia. Terkadang kita terkadang kita sakit di dunia, terkadang kita bukan terkadang, pasti kita akan meningkat umur di dunia dan sebagainya, dan secara pasti juga kenikmatan yang kita alami itu bersifat sementara. La ilaha illallah. Na'am. Dan antara yang diberikan adalah rahiqim makhtum, khitamuhu misk wa fi dhalika falyatanafasil mutanafisun. Maka Allah Subhanahu wa taala yakni memberi semangat, memberi anjuran kepada kita agar supaya atas perkara-perkara yang bersifat kekal abadilah yang perlu untuk kita berlumba-lumba untuk mendapatkannya. Yakni bukan berlumba-lumba untuk daripada perkara-perkara dunia, akan tetapi berlumba-lumba untuk mendapatkan keridaan dan kenikmatan di dalam syurga yang ianya bersifat abadi, kekal selama-lamanya, yang tidak boleh yang tak ada orang yang akan hasad terhadap perkara tersebut, tak ada orang akan cuba untuk merampas, tak ada orang yang akan cuba untuk mengambil daripada kita apabila telah diberikan kepada Allah Subhanahu wa taala, telah diberikan oleh Allah Subhanahu wa taala. Wa mizajuhu min tasnim, dan campurannya adalah daripada telaga tasnim. Kita sebutkan tasnim ni adalah satu air mata yang berasal daripada syurga, yang mana ianya merupakan essence, pati. Yashrabu bihal muqarrabun,
iaitu yang mana pati ini, minuman yang lazat ini hanya diminum dengan dalam keadaan concentrated itu oleh muqarrab, orang-orang yang didekatkan oleh Allah Subhanahu wa taala. Adapun orang-orang yang berada di bawah daripada tingkatan mereka, berada di bawah darjat mereka daripada al-abrar dan sebagainya, maka mereka ini dapat minum daripada tasnim, akan tetapi hanya campuran, macam air sirap lah. Dia punya pati tu kita letak, kemudian diletakkan air kosong, gaul-gaul, akan tetapi tidak diminum. Wahakadha, ataupun madu yang original. Madu original tu untuk orang-orang al-abrar yang didekatkan kepada Allah, akan tetapi dicampurkan dengan air untuk orang-orang yang bawah darjat daripada al-muqarrabun. Allahu Akbar. Naam. Dalam ayat lain Allah Subhanahu wa taala menyebutkan fa amma in kana minal muqarrabin farauhun wa rihanun wa jannatun na'im. Adapun orang-orang yang didekatkan kepada Allah Subhanahu wa taala, maka mereka berada dalam kegembiraan yang luar biasa dan kenikmatan syurga. Allah Subhanahu wa taala memuliakan daripada mereka-mereka yang beriman. Antara tempat yang dimuliakan orang-orang yang beriman ini sesuai mengikut darjat mereka adalah di telaga Nabi sallallahu alaihi wasallam. Ini ada orang yang orang-orang yang beriman dapat minum, tapi dihidangkan oleh selain daripada Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Walaupun dapat minum itu adalah satu kemuliaan, tapi kemuliaan itu pun ada darjat-darjatnya. Ada pun darjat yang tertinggi apabila seseorang dapat minum daripada telaganya Rasulullah, daripada telapak tangannya Rasulullah sallallahu alaihi wasallam sendiri, yang mana pada waktu itu kenikmatannya dah bukannya daripada air yang diminum itu, akan tetapi kenikmatannya itu adalah kerana tangan yang menghidangkan air tersebut. Moga-moga Allah Subhanahu wa taala izinkan kita untuk minum daripada air telaganya Rasulullah sallallahu alaihi wasallam yang dihidangi oleh Rasulullah sendiri, dan mendapat kenikmatan, merasakan kelembutan, kewangian dan kesejukan tangannya Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Naam, al-ma' yasub min mizan min kausar. Man sya' yuhalla. Naam. Dan disebutkan di sini syurga-syurga di dalam syurga ini tidak sungai-sungai di dalam syurga tidak sama seperti sungai-sungai di dunia. Sungai-sungai di dunia ini mengalir mengikut dia punya stream dia. Akan tetapi di dalam syurga, sungai itu mengalir dekat atas, dekat udara. Maksudnya dia tak ada, dia terapung. Sungai dia tu terapung. La ilaha illallah. Nah, sama juga macam pokok-pokok. Maka kalau kita nak minum, orang-orang dalam syurga tu nak minum, maka air tu daripada dia punya stream dekat atas udara, dia akan will be poured, akan tertuang kepada gelas orang-orang ahli syurga yang nak minum daripada sungai tersebut, sama ada sungai madu, sungai susu, sungai air putih ataupun sungai arak, wahakadha. Begitu juga pokok-pokok di dalam syurga itu pun ini dia punya akar dia menghadap ke atas, akan tetapi dia punya dahan dan buah-buahan dia itu rendang dekat dengan orang-orang ahli syurga. Jadi kalau diorang nak makan, dia sepetik, dia tak perlu nak panjat, tak perlu nak suruh orang, wahakadha. Allah Subhanahu wa taala sebutkan dalam Al-Quran, qutufuha daniyah, dahan-dahan di dalam syurga itu semuanya rendah-rendah. Jadi orang yang duduk boleh petik, orang yang sedang baring pun boleh petik. Hatta sahibul arikah lamma yanzur ay syai' yakhtur ala balih yanzur ay syai' yurid yanzur. Naam, kita sebutkan tadi alal araik yanzurun, ataupun disebutkan alal araik yanzurun, di atas katil-katil mereka itu mereka melihat. Jadi ahli syurga yang melihat daripada keindahan syurga, dan kalau ada perkara yang mereka kehendaki daripada perkara-perkara syurga, daripada makanan atau buah-buahan dan sebagainya, maka mereka bimujarrad, iaitu diorang ada remote control dalam syurga. Macam sekarang kan semuanya remote control. Kalau kita tengok rumah-rumah yang kita tengok dekat internet lah, kalau rumah-rumah yang hebat-hebat ni semua nak buka lampu pun kontrol, sensor dan sebagainya, maka sensor dan kontrol dekat dalam syurga ni semua adalah akal fikiran ataupun kehendak ahli syurga tersebut. Wa fiha ma tashtahihi al-anfus wa taladzul a'yun, di dalamnya terdapat apa-apa yang dikehendaki oleh ahli syurga itu.
maka diorang nak apa-apa, diorang bimujarrad bas, ini terdetik dalam fikiran mereka nak sesuatu perkara, maka perkara itu seakan-akan datang. Maka detikkan dalam fikiran mereka itu seakan-akan remote control. Terdetik je seakan-akan request, order, buy ataupun order, purchase. Macam dekat dunia ni kita nak barang-barang sekarang ni dah ada Shopee dan sebagainya, tiba-tiba sampai rumah. Wahakadha dekat syurga, apa yang kita teringin, keinginan itu menjadi sebagai satu remote yang menggerakkan perkara-perkara ataupun yang menggerakkan kerajaan kita nanti insya-Allah di dalam syurganya Allah Subhanahu Wa Taala. Itu bila ahli syurga dia masuk dalam syurga, segala apa yang Allah berikan daripada keluasan pemerintahannya ataupun daripada harta-harta yang Allah Subhanahu Wa Taala berikan dalam syurga, ini semua perkara itu bergerak mengikut akal fikiran dan kehendak ahli syurga. Tak perlu nak ada button, tak perlu nak ada wifi dan sebagainya. Semuanya wireless dekat dalam syurga. La ilaha illallah. Dan ini merupakan rumah yang disediakan oleh Allah Subhanahu Wa Taala. Seakan-akan rumah tetamu yang Allah Subhanahu Wa Taala sediakan. Dan yang sediakan ini adalah yang sangat pemurah. Allah Subhanahu Wa Taala mengikut kadar kemurahan dan mengikut kadar kemewahan, mengikut kadar kekayaan Allah Subhanahu Wa Taala, zat yang maha kaya, jalla jalaluhu wa ta'alat azamatuh. Naam, sehingga dikatakan bahawa ahli syurga ni bila dia tengah duduk di atas tempat mereka, di atas singgasana mereka, jadi bila mereka teringin untuk nak berjumpa kawan lama, kawan lama yang beriman di dalam dunia, sewaktu mereka berada di dunia, maka sewaktu mereka terdetik untuk nak berjumpa dengan kawan tersebut, maka kawan tersebut pun terus terdetik. Dia terdetik seakan-akan dia bagi miss call kat kawan dia, dia teringat je seakan-akan ada miss call dekat sana. Jadi kawan dia pun terdetik. Jadi dua-dua singgasana mereka itu akan didekatkan sehingga mereka akan berjumpa. Wahakadha. Allah. Kemudian mereka akan, aku tadi teringatkan kau. Lepas tu yang satu pun cakap benda sama. Aku pun teringatkan juga dekat engkau. Nak berjumpa dan sebagainya, maka dijumpakan oleh Allah Subhanahu Wa Taala di dalam syurga. Maka mereka akan bertanya khabar, mereka akan menceritakan tentang kehidupan mereka di dunia, betapa pendeknya kehidupan di dunia, dan mereka akan memuji kepada Allah Subhanahu Wa Taala kerana telah menyelamatkan mereka daripada tipu daya dunia dan syaitan, dan juga daripada keburukan-keburukan dunia dan tipu daya dunia. La ilaha illallah. Kemudian mereka akan bertanyakan, apa balasan ataupun apa pahala yang Allah Subhanahu Wa Taala sediakan untuk majlis kita sewaktu kita hadir yang situ? Apakah balasan yang Allah Subhanahu Wa Taala berikan sewaktu kita menghadiri majlis ilmu ataupun majlis zikir ataupun sewaktu kita duduk bersama orang-orang saleh? Mereka akan tanyakan perkara-perkara, apa keuntungan-keuntungan yang mereka dapat daripada majlis-majlis di dunia, seperti mana orang-orang ahli perniagaan apabila mereka duduk antara satu dengan yang lain, mereka akan bahaskan, ni berapa banyak duit kita boleh buat duit daripada sini dan sana dan sebagainya. Maka ahli syurga itu mereka akan menyebutkan tentang perniagaan yang mereka lakukan bersama Allah Subhanahu Wa Taala di dunia, seperti mana Allah Subhanahu Wa Taala sebutkan dalam Al-Quran, ya ayyuhallazina amanu hal adullukum ala tijaratin tunjikum min azabin alim. Wahai orang-orang yang beriman, hendakkah engkau aku tunjukkan akan perniagaan yang akan menyelamatkan kamu daripada azab api neraka yang pedih. Tu'minuna billahi wa rasulihi wa tujahiduna fi sabilillahi bi amwalikum anfusikum dzalikum khairul lakum in kuntum ta'lamun. Maka Allah Subhanahu Wa Taala sendiri menyebutkan di dalam Al-Quran itu, yakni sebagai ini satu perniagaan bersama Allah. Maka berjayalah orang-orang yang menggunakan sebaik mungkin akan modalnya, iaitu nyawanya. Setiap nafasnya itu merupakan modal untuk dia berniaga dengan Allah Subhanahu Wa Taala. Setiap nafas, setiap detik dia berada di atas muka bumi ini merupakan peluang untuk dia mendapatkan keuntungan dan kejayaan dan harta yang kekal abadi di negeri akhirat nanti bersama Allah Subhanahu Wa Taala. Maka ahli-ahli syurga nanti bila mereka berjumpa, dia akan tanya satu dengan yang lain, apa kita dapat di sini? Apabila kita doa waktu bersama satu orang saleh itu, mereka doa sambil menangis-nangis dan sebagainya, apa yang mereka dapat di situ, pengampunan apa yang diberikan oleh Allah di situ, apa balasan syurga yang Allah berikan kepada situ. Wahakadha, itu yang akan mereka sebutkan di dalam syurga. La ilaha illallah.
La ilaha illallah. Naam, Allah Subhanahu Wa Taala sebutkan di dalam Al-Quran, ikhwanan ala sururin mutaqabilin, iaitu mereka saudara, yakni dua bersaudara, mereka akan duduk bertentangan dengan satu dengan yang lain di atas singgasana mereka untuk berbicara. La ilaha illallah. Allahumma ja'alna min ahli jannatih. Moga-moga Allah Subhanahu Wa Taala jadikan kita daripada ahli syurganya Allah Subhanahu Wa Taala fi khairin wa lutfin wa afiyah. Nah, maka Allah Subhanahu Wa Taala sebutkan di dalam Al-Quran, dalam syurga ni hanya ada 3 golongan. Di dalam syurga ada 3 golongan. 2 golongan daripada ashabul yamin. Orang yang masuk syurga ada 2 golongan. Satu daripada yang biasa, satu lagi yang VIP, muqarrab, yang didekatkan kepada Allah. Adapun yang ketiga itu adalah orang-orang waliyadzubillah yang dimasukkan ke dalam api nerakanya Allah Subhanahu Wa Taala, dan tak ada golongan yang keempat. Kita sebutkan kat dunia ni orang peningkan kepala, macam-macam jenis golongan, macam-macam jenis kumpulan, macam-macam jenis Allahumma salli ala Muhammad, kelompok-kelompok dan sebagainya. Akan tetapi pada hakikatnya hanya 2 kelompok sahaja yang masuk syurga dan masuk neraka. Adapun yang masuk syurga itu ada yang VIP first class, ada yang bawah daripada itu, untuk kita berusaha. Al-Anbiya As-Siddiqun Kubarus Salihin. Naam. Maka orang-orang daripada para nabi dan para siddiqun, mereka itu adalah orang-orang salih yang berjaya di sisi Allah, yang mempunyai kehebatan luar biasa di sisi Allah Subhanahu Wa Taala. Maka sebab itu kita perlu untuk mencintai mereka di dunia. Moga-moga dengan kita mencintai mereka, kita diberikan kekuatan untuk mengikuti daripada jejak langkah mereka. Dan moga-moga dengan mencintai mereka, kita akan juga mendapat kecintaan daripada mereka ataupun daripada Allah Subhanahu Wa Taala, yang mana apabila Allah ataupun mereka yang dikasihi oleh Allah mencintai kita, maka kita akan ditarik oleh mereka untuk berada bersama mereka di dalam syurganya Allah Subhanahu Wa Taala. La ilaha illallah. Nah, maka dekat dunia ni, kalau kita nak cinta, kalau kita nak mengagungkan, maka perlulah kita cintai dan agungkan orang-orang yang dicintai dan diagungkan oleh Allah Subhanahu Wa Taala, kerana dengan mengagungkan mereka dan kerana mencintai mereka itu akan mendatangkan keagungan dan kecintaan yang abadi daripada Allah Subhanahu Wa Taala di akhirat nanti. La ilaha illallah. Kemudian Allah Subhanahu Wa Taala menyebutkan, innal ladzina ajramu kanu minal ladzina amanu yadhhakun. Allah Subhanahu Wa Taala menyebutkan bahawa sesungguhnya orang-orang yang berdosa adalah mereka yang dahulunya di dunia mentertawakan orang-orang yang beriman. La ilaha illallah. Yang mana pada hari kiamat nanti Allah akan berfirman, limanil mulkul yaum. Kerajaan, pemerintahan ada pada milik siapa pada hari ini. Walaupun di dunia ini pemerintahan juga berada di tangan Allah Subhanahu Wa Taala, akan tetapi Allah Subhanahu Wa Taala ingin ingatkan pada hari kiamat nanti, yang mana di hari akhirat nanti tak ada siapa yang mampu untuk membuka mulut kecuali mereka-mereka yang diizinkan oleh Allah Subhanahu Wa Taala. Maka mereka semua akan menjawab, lillahil wahidil qahar. Ianya milik Allah Subhanahu Wa Taala yang Maha Esa, yang telah menetapkan kematian kepada setiap daripada makhluk ciptaan Allah Subhanahu Wa Taala. Naam, disebutkan dalam pepatah bahawa orang yang mengagungkan Allah Subhanahu Wa Taala yang bersifat kekal abadi, maka dia akan menjadi agung ataupun mulia dengan keagungan dan keabadiannya Allah Subhanahu Wa Taala. Adapun orang-orang yang mengagungkan ataupun mengambil orang-orang yang tidak kekal sebagai pujian mereka, sebagai iaitu role model mereka, maka kejayaan ataupun kemuliaan yang mereka dapat itu juga bersifat sementara, kerana mereka berpegang kepada orang yang bersifat sementara, manusia juga macam mereka. Akan tetapi kalau kita berpegang kepada Allah Subhanahu Wa Taala yang bersifat kekal abadi, maka kita juga akan dikekalkan, diabadikan kemuliaan tersebut dengan keabadiannya Allah Subhanahu Wa Taala. Naam. Maka di dalam ayat ini Allah Subhanahu Wa Taala menyebutkan, innal ladzina ajramu kanu minal ladzina amanu yadhhakun. Allah Subhanahu Wa Taala menyebutkan tentang sesuatu hakikat yang berlaku. Dalam pepatah disebutkan history repeats.
Maksudnya orang-orang yang melakukan kezaliman, orang-orang yang melakukan dosa di atas muka bumi ini, ini setiap kurun akan ada orang-orang seperti ini. Akan ada orang-orang yang melakukan kerosakan, dan orang-orang yang melakukan kerosakan ini kebiasaannya mereka akan mentertawakan orang-orang yang lemah di kalangan mereka. Dan kebanyakan iaitu di atas muka bumi ini Allah Subhanahu wa taala menjadikan sunnatullah orang-orang yang beriman ini, Allah nak uji mereka, maka kebiasaannya dijadikan orang-orang yang beriman ini daripada segi materialnya tidaklah seperti orang-orang yang kafir. Tidaklah mereka itu mempunyai financial ataupun peralatan-peralatan yang hebat seperti orang-orang kafir. Dan disebabkan itu orang-orang kafir kebiasaannya tertipu dengan perkara-perkara tersebut. Mujrimun ala zahril ard fi kulli zaman yastahzi'una bis salih. Orang-orang yang zalim ini, orang-orang yang melakukan dosa, orang-orang yang tidak beriman kepada Allah Subhanahu wa taala, setiap zaman kebanyakan mereka ini akan, ataupun ada di kalangan mereka yang akan memandang rendah kepada orang-orang salih, yang akan berkata buruk terhadap orang-orang salih. Dan ini yang kita biasa lihat dalam kehidupan kita yang sangat singkat ini. Kita tengok kadang-kadang orang tu orang baik tapi dianiaya. Orang itu orang yang bagus dalam pekerjaannya, akan tetapi terkadang dianiaya, diambil peluang ke atas kebaikan yang mereka lakukan. Dan ini jelas di dalam kehidupan Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Orang yang paling dicintai, orang yang paling baik akhlaknya, akan tetapi diuji oleh Allah Subhanahu wa taala dengan diboykot, dizalimi, dibaling batu, dicaci, dimaki, dicela dan sebagainya, dibuang daripada negeri dan sebagainya. Ini merupakan satu sunnatullah yang telah ditetapkan oleh Allah Subhanahu wa taala, dan bukan hanya di zaman Rasulullah, bahkan daripada zaman Nabi Adam. Daripada kisah anak Nabi Adam tu, Habil dan Qabil, sehinggalah sekarang, sehinggalah ke hari kiamat nanti, perkara ni akan berulang-ulang. Orang yang zalim, orang yang mujrim ni akan mengambil kesempatan ke atas orang-orang salih, orang-orang yang dianggap lemah daripada segi fizikal ataupun daripada segi zahirnya. La ilaha illallah. Naam. Maka seperti di zaman Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, bukan hanya Rasulullah dipandang rendah dan diperolokkan, akan tetapi orang-orang yang mendatangi Rasulullah juga diperolokkan. Orang-orang yang pergi berjumpa Rasulullah ditertawakan, mereka buat-buat mata, seperti yang disebutkan dalam ayat ini, wa idza marru bihim yataghamazun. Diorang yang kelip-kelip mata ataupun buat kening nak tunjukkan, tengok tu orang-orang yang mendatangi Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam dan sebagainya. Wa yasubbunu hadhihi sunnatullah yatahaddath anha. Maka ini merupakan satu perkara yang Allah Subhanahu wa taala sendiri sebutkan. Maka tak perlu untuk kita merasa kecil, tidak perlu untuk kita merasa sedih atas perkara-perkara yang berlaku, kerana ini berlaku kepada orang yang lebih mulia kepada kita. Bahkan orang yang paling mulia iaitu Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, dan kurun yang paling mulia iaitu kurunnya as-sahabah radhiyallahu anhum ajma'in. Wa zahiru yuzkar fi kitabihi wa hiya mutakarrirah. Bahkan cerita-cerita tentang ini diulang lagi dan lagi oleh Allah Subhanahu wa taala di dalam Al-Quran untuk mengingatkan kita, untuk memberi semangat kepada kita agar supaya kita ni tidak berputus asa dalam melakukan perkara-perkara yang baik, walaupun perkara-perkara baik yang kita lakukan itu dibalas dengan perkara yang sebaliknya. Naam. Wa qad takunu da'imah kullama dhahaba ta'ifah lahiqathum ukhra ala nafsin namat. Naam. Dan terkadang orang zalim itu datang satu generasi, lepas tu satu generasi dah hilang. Kita ingatkan dah habislah, rupanya datang pula daripada keturunan mereka ataupun daripada pengikut mereka yang mendukung daripada idea yang dibawa oleh ayah ataupun datuk nenek mereka ataupun ketua mereka, sehingga mereka berterusan dalam melakukan kejahatan ataupun kezaliman sebagai satu cara untuk nak menghina, memandang rendah ataupun merasa diri mereka itu lebih hebat daripada orang-orang yang beriman dan melakukan amal salih, waliyadzubillah. Wa idza marru bihim yataghamazun. Apabila mereka berjalan di mana-mana, mereka akan memandang rendah kepada orang-orang Islam. Terutamanya
Kalau kita tengok dekat negara-negara la ilaha illallah, dekat negara-negara yang mengamalkan apartheid di zaman dahulu dan sebagainya, maka kita akan dapati terutama orang-orang yang hidup di zaman apartheid itu, apabila mereka melihat orang-orang yang tidak sekumpulan dengan mereka ataupun tak sebulu dengan mereka, maka mereka akan memandang rendah. Mereka akan memandang rendah. La ilaha illallah. Akan tetapi Islam mengajarkan kita untuk menghormati orang lain. Islam mengajarkan kita untuk memandang rendah kepada diri kita dan menunjukkan akhlak yang baik kepada orang-orang yang berada di sekeliling kita. La ilaha illallah. Wa idzan qalabu ila ahlihim qalabu fakihin. Dan apabila mereka dan apabila orang-orang berdosa itu kembali kepada kaumnya, mereka akan kembali dengan perasaan gembira. Raja'u min majlisihim kanu yadhakun biha mu'minin fakihin mu'jabin bikufrihim. Seakan-akan mereka itu berbangga dengan kekufuran mereka dan apa-apa yang mereka lakukan berdasarkan akidah mereka yang terpesong itu. Bahkan mereka juga akan mengumpat dan membawa mulut daripada apa-apa yang dilakukan oleh orang Islam. Tengok orang Islam tu buat apa, tengok orang Islam tu kepercayaan dia macam mana, tengok orang tu macam ni, itu merupakan mereka berbangga dengan kekufuran mereka dan mereka memandang rendah setiap apa yang diamalkan oleh orang-orang Islam. Waliyadzubillah tabaraka ta'ala. Maka ni dua keadaan orang Islam dan orang kafir sepanjang zaman dan setiap waktu dan keadaan akan ada dua kelompok ini. Orang-orang yang dipandang rendah dan orang-orang yang memandang rendah. La ilaha illallah. Bahkan orang-orang Islam, orang-orang agama, ahli-ahli, orang-orang saleh, yakni pada setiap zaman akan ada orang memandang rendah. Begitu juga cerita yang kita dengar daripada Sayyidina Uwais Al-Qarni, iaitu orang yang dikenali oleh Rasulullah, yang mana Rasulullah mengatakan dia ni orang yang masyhur pada pandangan penghuni langit dan sebagainya. Akan tetapi orang yang mengenal dia memanggil dia sebagai seorang yang majnun, seorang gila. Wahakadha. Jadi orang-orang ahli agama yang benar-benar jujur dalam melakukan usaha mendekatkan diri kepada Allah Subhanahu Wa Taala, terkadang diberikan nama-nama seperti ini, yang mana nama-nama seperti ini jangan sampai nama-nama seperti ini melemahkan semangat kita, mematahkan semangat kita daripada mendekatkan diri kepada Allah Subhanahu Wa Taala. Allah Subhanahu Wa Taala menyebutkan walillahil izzatu walirrasulihi walilmu'minin walakinnal munafiqina la yafqahun. Bagi Allah lah segala keagungan, bagi Allah lah segala kemuliaan yang hakiki, dan juga kepada Rasul sallallahu alaihi wasallam, dan juga bagi orang-orang yang beriman. Akan tetapi orang munafik tidak mengetahui akan hakikat perkara ini. Disebutkan tentang satu orang saleh yang mana anaknya ini berada di zaman kita, alhamdulillah, dan keberkatan ataupun disebabkan dakwahnya dan kesungguhannya dalam melakukan dakwah, banyak tumbuh kebaikan melalui keberkatannya. Siapakah beliau? Seorang alim yang bernama Al-Habib Muhammad bin Salim bin Hafidh. Beliau hidup di zaman yang mana komunis memerintah di kawasan yang mana beliau duduk, sehingga disebabkan kesungguhannya dalam melakukan dakwah, beliau itu abducted, yakni dicolek dan dibunuh. Ala kulli hal, sewaktu beliau di threaten, Allahumma salli ala Muhammad, yakni di threaten, yakni diberi threaten. Beliau di threaten, kalau kamu tak berhenti daripada buat dakwah, maka aku akan menganiaya kamu. Akan tetapi orang alim ini, orang saleh ini berterusan dalam berdakwah, tidak akan berhenti daripada dakwah, seperti datuk nenek mereka ataupun Rasulullah sallallahu alaihi wasallam apabila dipaksa untuk berhenti dakwah, sehingga orang-orang kafir Quraisy itu bertemu dengan Abu Talib, mengatakan kepada Abu Talib, ya wahai Abu Talib, ini kamu bagi tahu anak saudara kamu ini agar meninggalkan dakwah. Jadi bila Abu Talib konfront Rasulullah dengan mengatakan, wahai anak saudaraku, apa kata kalau kamu berhenti daripada dakwah, maka orang-orang kafir ni akan berikan segala kekayaan mereka dan segala apa yang mereka miliki kepada kamu. Maka Rasulullah mengatakan kepada Abu Talib, wahai pakcikku, kalau mereka meletakkan
matahari di tangan kananku dan bulan di tangan kiriku, maka aku tidak akan berhenti daripada melakukan dakwah ini. Maka orang-orang yang benar-benar jujur dalam melakukan dakwah ini, apa-apa juga rintangan yang mereka hadapi tidak akan mematahkan semangat mereka dalam meneruskan dakwah ini, seperti mana yang diajarkan oleh Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Maka berkata ataupun disebutkan tentang Syekh Al-Habib Muhammad bin Salim Al-Hafiz ni, satu hari dia sedang berdakwah, sedang bagi ceramah dekat masjid. Jadi bila dia bagi dakwah dekat masjid, orang ada sekumpulan orang ataupun ada satu orang ni yang tak suka bila mendengar daripada dakwah yang disampaikan oleh Habib ini. Maka orang ni mengatakan apa, bila agaknya keldai ni nak berhenti berbunyi, iaitu keldai dia ada bunyi dia kan. Jadi orang ni seakan-akan mengatakan bila keldai ni nak berhenti daripada dia punya bunyi dia. Maksudnya nak refer kepada seorang orang alim ini. Walhasil diceritakan bahawa selepas orang yang mengatakan perkara ini balik ke rumah, maka pada malam itu terdengar daripada rumah orang ini bahawa ada bunyi keldai dalam rumahnya, iaitu ada bunyi keldai yang tak berhenti. Dan pada keesokan harinya orang yang menyebutkan perkara itu meninggal dunia, dan seakan-akan wajahnya itu bertukar menjadi binatang yang disebutkan itu, iaitu bertukar menjadi keldai. Wahakadha, yakni Allah kalau nak muliakan satu orang dan kalau Allah nak menghina satu orang, itu merupakan satu perkara yang mudah. Maka perlu untuk kita berjaga-jaga, khususnya apabila kita nak mengatakan sesuatu perkara kepada orang-orang yang merupakan kekasih kepada Allah Subhanahu wa taala, orang-orang yang digunakan Allah Subhanahu wa taala tubuh badan mereka itu untuk berkhidmat kepada agamanya Allah Subhanahu wa taala. Maka kita perlu berjaga-jaga. Dengan orang Islam sendiri pun kita perlu untuk berjaga-jaga lidah kita ini, jangan sampai kita mengatakan sesuatu perkara yang akan menyakitkan hati Allah, yang menyakitkan Allah Subhanahu wa taala, yang mendatangkan kemurkaan Allah Subhanahu wa taala, apatah lagi orang-orang yang digunakan Allah untuk berkhidmat kepada agama Allah Subhanahu wa taala. Allahu akbar. Maka ahli-ahli agama, orang-orang salih ni, mereka kebergantungan mereka ini kepada Allah Subhanahu wa taala, pemerintah yang maha kuasa. Adapun orang-orang yang mungkin bergantung kepada pemerintah dan sebagainya daripada ahli-ahli dunia, maka pemerintah dan ahli-ahli dunia ini boleh berubah bila-bila masa dikehendaki oleh Allah Subhanahu wa taala. Allah Subhanahu wa taala sebutkan dalam Al-Quran, Qulillahumma malikal mulk, katakanlah wahai Muhammad bahawa pemilik segala kerajaan adalah Allah Subhanahu wa taala. Yu'til mulka man tasha, Allah memberikan kerajaan kepada siapa yang dikehendaki. Wa yanzi'ul mulka mimman tasha, dan Allah mengambil kerajaan daripada ataupun mencabut kerajaan daripada siapa yang dikehendaki. Tu'izzu man tasha, Allah muliakan kepada sesiapa yang dia kehendaki dan menghina orang-orang yang dikehendaki oleh Allah Subhanahu wa taala. Biyadikal khair innaka ala kulli syai'in qadir. Sesungguhnya segala kebaikan itu berada di tangannya Allah Subhanahu wa taala, dan Allah Subhanahu wa taala berkuasa untuk melakukan apa-apa sahaja. Maka kita jangan tertipu sehingga kita meletakkan kepercayaan, pegangan kita, kebergantungan kita kepada selain daripada Allah Subhanahu wa taala, kerana selain daripada Allah tidak ada kuasa, selain daripada Allah itu tidak mampu untuk melakukan apa-apa manfaat ataupun apa-apa mudarat kepada apa-apa makhluk yang berada di sekelilingnya. La ilaha illallah. Ini yang kita lihat pada umur kita yang singkat ini. Kita ni yang umur pendek dah lihat macam-macam perkara terjadi, tak masuk lagi perkara-perkara yang diceritakan oleh Allah Subhanahu Wa Taala dalam Al-Quran, tak masuk daripada buku cerita tentang sejarah-sejarah yang berlaku di zaman dulu, bagaimana Allah membantu orang-orang yang baik, bagaimana Allah menghina daripada orang-orang yang melakukan kerosakan di atas muka bumi ini. Maka ini mengingatkan kita tentang betapa pentingnya untuk memilih ataupun berada pada bahagian ataupun golongan yang diridai dan disukai oleh Allah Subhanahu Wa Taala. Allahu Akbar. Dan orang-orang yang melakukan kejahatan, orang-orang yang melakukan kerosakan ini, walaupun mereka datang dengan idea yang berbeza, mereka datang dengan penampilan yang berbeza, mereka datang dengan
dengan kerosakan yang berbeza, akan tetapi pada hakikatnya mereka ini adalah sama. Pada hakikatnya mereka ini merupakan orang-orang yang sama. Sama ada mereka ini menghina sebahagian daripada orang-orang Islam ataupun mereka ini menghina orang-orang Islam secara keseluruhan. Maka mereka termasuk dalam ayat yang disebutkan oleh Allah Subhanahu wa taala, innal ladzina ajramu kanu minal ladzina amanu yadhakun. Sesungguhnya orang-orang yang berdosa adalah mereka yang dahulunya di dunia mentertawakan orang-orang beriman. Ini daripada zaman Nabi Adam sehinggalah ke akhir zaman nanti pada hari kiamat, maka orang-orang yang mentertawakan orang-orang beriman ini, mengejek-ngejek orang-orang yang beriman, maka mereka termasuk dalam celaan Allah Subhanahu wa taala. Wa idza ra'awhum qalu inna haula'i ladallun. Dan apabila mereka ni, orang-orang yang berdosa, orang-orang yang zalim, melihat orang-orang beriman, mereka yang katakan kepada orang beriman ni, mereka inilah yang sesat. Dia pula kata orang-orang beriman itu sesat. La ilaha illallah. Dan melakukan kerosakan, seperti mana Allah Subhanahu wa taala ceritakan tentang kaum ataupun orang-orang yang dekat, orang-orang kanan Firaun. Dikata apa? Dikata kepada Firaun, atadhar Musa wa qaumahu liyufsidu fil ardi wa yadharaka wa alihatak. Adakah kamu wahai Firaun ingin membiarkan Nabi Musa dan juga pengikut-pengikutnya Nabi Musa itu untuk melakukan kerosakan di atas muka bumi? La ilaha illallah. Apa yang dilakukan, apa kerosakan yang dilakukan oleh Nabi Musa? Siapa yang dibunuh oleh Nabi Musa? Nak dibandingkan dengan kebunuhan yang dilakukan oleh Firaun, dengan kerosakan yang dilakukan oleh Firaun dan pengikut-pengikutnya. Akan tetapi mereka itu, pada mentaliti mereka itu baik. Mereka tak melakukan kerosakan. Yang buruk itu Nabi Musa, yang sesat itu Nabi Musa, yang melakukan kerosakan itu Nabi Musa. Waliyadzubillahi tabaraka wa ta'ala. Sehingga mereka mengatakan apa? Sanuqatilu abna'ahum wa nastahi nisa'ahum wa inna fawqahum qahirun. Kami akan bunuh anak-anak mereka, kata pengikut-pengikut Firaun. Wa nastahi nisa'ahum, dan kami akan melakukan kerosakan juga kepada isteri-isteri mereka, kaum wanita mereka. Waliyadzubillah wa inna fawqahum qahirun, dan kami akan memaksa ataupun memijak kepada mereka, melakukan kezaliman kepada mereka. La ilaha illallah. Akan tetapi akhirnya apa yang dikatakan oleh Firaun, sewaktu almost nak tenggelam di dalam laut, apa yang disebutkan oleh Firaun, amantu annahu la ilaha illa alladhi amanat bihi banu Israil wa ana minal muslimin. Aku beriman kepada Tuhan yang tiada lain melainkan daripada Tuhan yang diimani oleh Bani Israel, dan aku tergolong daripada orang-orang yang menyerah diri. Akan tetapi bila nyawanya itu dah berada di halkum, yang mana apabila nyawa sudah berada di halkum, pintu taubat dah tertutup, keimanan juga tidak diterima pada waktu itu. Waliyadzubillah tabaraka wa ta'ala. Dan ini yang berlaku. Orang-orang yang melakukan kezaliman ni, dia sepanjang hidup dia lakukan zalim. Bila dah nak meninggal dunia, barulah apabila tabir kebenaran itu diangkat, mereka dapat melihat kebenaran, time tu baru dia nak minta maaf, barulah mereka nak kembali kepada Allah, yang mana pada waktu itu dah terlewat. Akan tetapi tak ramai orang ambil pengajaran. Tidak ramai orang yang sedar daripada perkara yang berlaku berulang kali ini. Masih lagi ahli-ahli, orang-orang yang melakukan kerosakan di atas muka bumi ini lalai daripada peringatan-peringatan yang diberikan oleh Allah Subhanahu wa taala. Sewaktu mereka berkuasa, sewaktu mereka ada kesihatan, sewaktu mereka ada kekayaan, pada waktu itu mereka rasakan seakan-akan dunia ini mereka yang punya. Mereka boleh lakukan apa yang mereka kehendaki. Akan tetapi apabila tiba waktu mereka diuji, berada dalam kesusahan dan sebagainya, barulah mereka tahu hakikat kebenaran. Yang mana perkara ini berulang kali berlaku hatta dalam kehidupan kita dan juga kehidupan hidup umat manusia secara amnya. Maka seakan-akan Allah Subhanahu wa taala mengatakan kepada orang-orang begini, innal ladzina ajramu kanu minal ladzina amanu yadhhakun wa idza marru bihim yataghamazun wa idza qalabu ila ahlihim qalabu fakihin wa idza ra'awhum qalu inna haula'i ladallun. Seakan-akan Allah Subhanahu wa taala ingin mengatakan kepada mereka bahawa paling kurang, paling tidak, kamu ni dahlah zalim, tak beriman kepada Allah, tidak membenarkan daripada utusan kami para rasul, tidak beriman kepada apa yang kami turunkan daripada kitab-kitab dan sebagainya. Lepas tu kamu ni nak cakap banyak pula, menyakitkan hati, seakan-akan menyakitkan, mengeluarkan perkataan-perkataan yang tidak sepatutnya dikeluarkan.
ahsan, lebih bagus kamu tu tutup mulut, buat apa kamu nak. Walaupun apa yang kamu nak tu salah, tapi at least kamu ni tak menyakitkan hati orang lain ataupun membuat kerosakan kepada orang lain. Ini dah lah buat kerosakan, lepas tu sakitkan hati orang lain dan menyusahkan orang lain. Lakin la taj'alu anfusakum ahlu saytara alaihim wa ka'annakum mukiltum bihaula'in nas. Allah Subhanahu wa taala berfirman dalam ayat seterusnya itu, padahal orang-orang yang berdosa itu tidak dikirimkan untuk menjadi penjaga bagi orang-orang yang beriman. Yakni dahlah mereka melakukan kerosakan di atas muka bumi ini, lepas tu mereka nak tunjuk hebat. Apa mereka nak tunjuk hebat? Mereka yakni mengatakan seakan-akan mereka ni nak menunjuk ajar kepada orang-orang beriman. Dia kata apa? Oh, apa yang orang beriman itu lakukan salah. Apa yang mereka buat itu betul. Tak ada siapa yang tugaskan mereka untuk menjadi hakim, untuk menjadi decider apa yang betul, apa yang tak betul. Akan tetapi ini yang dilakukan oleh orang-orang zalim. Mereka dah lakukan kezaliman, lepas tu mereka nak menjadi orang-orang yang decide apa yang betul, apa yang salah. Sehingga kan bukan hanya dalam kehidupan mereka ataupun mereka-mereka yang berada di sekeliling mereka, akan tetapi perkara ini dah menjadi satu kebiasaan sehingga mereka nak decide bukan hanya untuk negeri mereka, bukan untuk negara mereka, akan tetapi negara-negara jiran ataupun negara-negara yang berada di atas muka bumi ini pun mereka nak tunjuk yang mereka pandai. Mereka nak mengatakan bahawa oh, yang ni yang betul, itu yang salah, wahakadha. Dalam semua urusan manusia yang berada di sekeliling mereka, mereka nak masuk campur. La ilaha illallah. Paling kurang sepatutnya kamu nak rasa kamu hebat dan sebagainya dekat negara kamu sudah. Jangan masuk campur tentang urusan negara lain dan sebagainya. Akan tetapi mereka nak juga sibuk. Kononnya nak menyelamatkan kemanusiaan. Kononnya nak tunjukkan justice dan sebagainya. Tapi bila mereka masuk ke dalam negara orang lain, mereka melakukan kerosakan, mereka membunuh dan sebagainya. Kemudian mereka katakan, oh, pemimpin kamu di zaman dahulu yakni melakukan kerosakan, tidak mendatangkan banyak manfaat untuk kemanusiaan ataupun untuk rakyat ataupun masyarakat mereka. Sedangkan dahulu yakni ketenangan ada di tempat mereka, banyak kebaikan yang ada di tempat mereka, sama ada daripada segi financially ataupun daripada segi agama ataupun daripada segi community, kemaslahatan dan sebagainya, banyak ada di tempat mereka. Akan tetapi selepas orang luar masuk campur, maka rosaklah keadaan mereka. Bahkan menjadi bertambah susah dengan masuk campurnya orang luar terhadap negara mereka itu. La ilaha illallah. Sepatutnya apa yang mereka perlu lakukan, yakni jangan masuk campur tentang urusan negara orang lain. Akan tetapi ini sifat-sifat orang-orang yang melakukan kezaliman dan sifat-sifat orang yang melakukan kerosakan di atas muka bumi ini. Waliyadzubillahi tabaraka wa ta'ala. Naam, mereka rasa bahawa mereka ni orang yang lebih layak untuk membuat untuk nak decide, untuk buat decision bagi pihak orang lain. Kemudian mereka kata, oh, orang lain tu dalin, orang tu sesat, orang tu tidak beri kemanusiaan, orang itu macam-macam disebutkan tentang orang lain, sedangkan diri mereka itu yang perlu untuk dibetulkan. La ilaha illallah. Naam. Dan perkara lebih teruk lagi daripada itu, mereka terkadang mereka mengatakan bahawa apa-apa yang mendatangkan kebaikan untuk kami akan masuk campur. Lebih teruk daripada itu, apa-apa yang mendatangkan kemaslahatan untuk kami akan masuk campur. Yang mana perkataan ini, pemikiran ini tak boleh diterima akal, apatah lagi di zaman sekarang ni, kononnya 21st century dan sebagainya, seperti mana yang mereka sebutkan. Perkataan ataupun pemikiran seperti ini tak boleh nak diterima akal. La ilaha illallah. Pada pandangan mereka, orang-orang yang sesat itu, yang seperti yang disebutkan dalam Al-Quran, mereka mengatakan wa idza ra'awhum qalu inna haula'i ladallun. Orang-orang yang melakukan kezaliman, yang melakukan kerosakan ini, bila tengok orang lain, mereka mengatakan orang lain itu sesat. Jadi mereka merasakan apa-apa yang menghalang mereka daripada mengikut kehendak hati mereka, orang itulah sesat. Apa-apa yang menghalang mereka daripada mencapai keinginan mereka, kehendak mereka, walaupun apa yang mereka lakukan itu adalah batil,
walaupun apa yang mereka ingin lakukan itu akan menyusahkan orang lain, menyusahkan keadaan hidup orang lain, menyusahkan keadaan financial orang lain, mereka tak kisah selagi mana mereka mendapat daripada apa yang mereka kehendaki. Tapi kalau mereka tak dapat, maka orang yang menghalang itu dianggap sebagai orang yang sesat, dhalim. Naam. Dan siapakah orang salih? Orang yang baik pada pandangan mereka. Orang yang baik adalah orang-orang yang mengikuti daripada tunjuk ajar mereka. Siapa-siapa yang dengar apa yang mereka lakukan, ikut apa kemahuan mereka dan sebagainya, maka itulah orang yang baik di sisi mereka. Tengok neraca dah tunggang terbalik neraca kebaikan dan keburukan di sisi orang-orang zalim daripada orang-orang yang melakukan kerosakan. Ini bukan ketamadunan, ini bukan kemajuan, bahkan ini merupakan kehancuran. Waliyadzubillahi tabaraka wa ta'ala. Allahu Akbar. Bagaimana kita nak anggap orang-orang yang melakukan kerosakan di atas muka bumi ini sebagai ketua, sedangkan mereka itu tidak menjalankan keadilan. Mereka tidak melakukan perkara-perkara yang hatta hukum akal dan orang-orang yang mempunyai akal fikiran yang sihat akan menganggap perkara yang mereka lakukan itu adalah simpang siur, tidak lurus. Wal insaf. Apa orang-orang zalim ataupun apa orang-orang yang telah melakukan kerosakan di atas bumi ini melakukan? Apa yang telah mereka lakukan di atas muka bumi ini? Baik untuk negara mereka, apatah lagi untuk negara orang lain. Yang ini tak ada kebaikan yang telah datang daripada orang-orang yang rakus daripada perkara-perkara dunia sehingga telah menyebabkan kehancuran yang banyak di atas muka bumi ini. La ilaha illallah. Allahumma wakkalna bihim. Naam. Hatta orang-orang baik sekalipun di sisi Allah, hatta orang-orang yang beriman dan beramal salih sekalipun, Allah Subhanahu wa taala mengatakan, seperti yang disebutkan ayat ini, wa ma ursilu alaihim hafizin. Allah mengatakan kepada orang-orang kafir, ya ini aku tak tugaskan kamu ini untuk menjaga orang-orang beriman. Aku tak tugaskan kamu untuk nak decidekan, untuk buat Allahumma salli ala Muhammad, untuk nak buat decision untuk orang-orang yang beriman. Hatta orang-orang yang beriman, Allah Subhanahu wa taala mengatakan kepada mereka, ya ini terangkan. Kita ni tugas kita pun orang beriman, kita diperintahkan Allah untuk menerangkan apa itu kebenaran. Allah perintahkan kita untuk istiqamah dalam melakukan, mengerjakan amal baik dan kebenaran. Dan Allah Subhanahu wa taala perintahkan kepada kita untuk bermuamalah, berinteraksi dengan orang-orang yang melakukan kerosakan itu seperti mana yang dikehendaki oleh Allah Subhanahu wa taala. Seperti dalam Al-Quran, Nabi Musa diperintahkan oleh Allah Subhanahu wa taala, Nabi Musa dan Nabi Harun diperintahkan oleh Allah Subhanahu wa taala untuk bertemu dengan Firaun dan mengatakan dengan perkataan yang baik, lemah lembut. Faqula lahu qawlan layyinan la'allahu yatadhakkaru aw yakhsha, dengan harapan mungkin sahaja dia akan berubah fikirannya ataupun akan takut kepada Allah Subhanahu wa taala. Sedangkan Allah Subhanahu wa taala dah mengetahui dah orang yang paling buruk itu di zaman terdahulu adalah Firaun, dan orang yang terburuk di zaman umat Rasulullah itu adalah Abu Jahal. Akan tetapi masih lagi kita ini diperintahkan. Sebab apa? Sebab kita ni tak ditugaskan untuk mengetahui apakah akibat orang tersebut. Kita hanya ditugaskan untuk menjalani apa yang diperintahkan oleh Allah Subhanahu wa taala. The rest of the matter, the rest of the case dibiarkan diuruskan oleh Allah Subhanahu wa taala. Maka kita ni bukan macam agent untuk decidekan kepada orang. Hatta kepada para nabi dan para rasul juga Allah Subhanahu wa taala mengingatkan kepada mereka, fadzakkir innama anta mudzakir, berilah peringatan kerana tugas kamu itu adalah untuk memberi peringatan. Lasta alaihim bimusaitir, kamu tidak diperintahkan untuk memaksa, untuk iaitu menghukum kepada mereka, memberi hukum kepada mereka. Jangan kamu jadikan diri kamu ini seakan-akan kamu ni Tuhan kepada makhluk Allah yang lain. Allah tak suruh kita jadi macam tu. Kita ni hanya makhluk sama, taraf kita ni semua sama. Kita bukan satu lebih hebat daripada yang lain, bukan. Walaupun mungkin satu itu ditugaskan mempunyai tugas yang lebih tinggi daripada yang lain, akan tetapi dengan cara yang dikehendaki oleh Allah Subhanahu wa taala. Maka apa yang mereka fikirkan itu adalah salah. Apa yang difikirkan oleh orang-orang yang banyak mendatangkan kerosakan di atas muka bumi ini adalah salah. Akan tetapi apa yang diajak oleh agama Islam itulah yang benar, itulah yang betul, itulah yang lurus. Itulah hakikat ketamadunan, itulah hakikat kejayaan, itulah hakikat kemajuan dalam Islam.
bukan dengan menindas daripada makhluk-makhluk Allah Subhanahu wa taala, dengan menzalimi daripada makhluk-makhluk Allah Subhanahu wa taala. Maka pandangan-pandangan seperti ini, pendapat-pendapat seperti ini adalah pandangan daripada orang yang waliyadzubillah seakan-akan tidak berakal, tidak ada sifat keperimanusiaan, orang-orang yang tidak mempunyai kemuliaan di sisi Allah Subhanahu wa taala. Naam. Bahkan di dalam Islam, hatta dalam kita berinteraksi dengan orang-orang yang bukan Islam pun telah diberikan ajaran seperti yang kita sebutkan tadi. Allah Subhanahu wa taala perintahkan kepada Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam, yakni kalau ada orang yang memerangi daripada kamu, maka perangilah mereka. Akan tetapi di dalam memerangi mereka itu ada adab-adabnya. Hatta dalam memerangi orang-orang bukan Islam, punya indahnya Islam ini, hatta sewaktu memerangi mereka ada adab-adab yang perlu dijaga, ada sunnah-sunnah yang perlu diikuti. Apa dia? Jangan kamu bunuh anak kecil, jangan kamu bunuh para wanita, jangan kamu membunuh orang-orang yang berpaling daripada medan perang. Maksudnya orang tu dah lari nak selamatkan diri, kamu bunuh daripada belakang. Jangan kamu menyiksa sewaktu ingin membunuh. Wah, kata ini merupakan adab-adab. Dan apabila sewaktu peperangan Uhud, iaitu selepas orang-orang kafir itu terbunuh di medan peperangan, iaitu Nabi SAW memerintahkan as-sahabah untuk menggali lubang agar supaya jasad-jasad mereka itu diletakkan di dalam satu lubang sehingga tidak menjadi makanan untuk binatang-binatang buas. Punya indah, punya sempurnanya agama Islam, hatta orang yang diperangi, iaitu orang ini memerangi kita dan mereka terbunuh di medan perang, itu pun kita bermuamalah dengan muamalah yang indah. Diperintahkan agar supaya kita tidak menyiksa daripada mereka sewaktu membunuh, walaupun mereka itu menyiksa daripada kita. Subhanallah, kalau kita tengok dalam kehidupan Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, berapa ramai ahli keluarga Rasulullah yang dibunuh dalam keadaan yang teruk. Kita tengok Sayyidina Ja'far At-Tayyar, sepupunya Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, yang ini kedua tangannya itu terputus sewaktu berperang. Akan tetapi dan juga berapa banyak kesan daripada pedang dan panah dan tombak berada di bahagian depan badannya. Begitu juga dengan pakciknya Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, Sayyidina Hamzah, pakcik dan juga abang susuannya Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, iaitu hidungnya dipotong, telinganya dipotong, waliyadzubillah tabaraka wa taala, hatinya dikeluarkan. Akan tetapi walau apa pun yang berlaku kepada Rasulullah, dan Rasulullah mampu sebagai panglima perang, sebagai ketua kepada orang Islam, kalau Rasulullah nak balas dendam, kalau Rasulullah nak layani daripada perasaan marah terhadap apa yang dilakukan kepada baginda sallallahu alaihi wasallam melalui ahli keluarganya, maka boleh saja Rasulullah nak perintahkan. Boleh saja, tapi merupakan sifat rahmatnya Rasulullah. Idfa' billati hiya ahsan. Betapa sempurnanya Rasulullah dalam mengamalkan Al-Quranul Karim. Bahkan Al-Quranul Karim itu merupakan sifatnya Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Allah perintahkan idfa' billati hiya ahsan, balaslah apabila orang melakukan kejahatan kepada kamu dengan perkara yang lebih baik. Idfa' billati hiya ahsan. Maka itu yang dilakukan. Wal kadhimin al-ghaiz, dan orang-orang yang menahan daripada kemarahan mereka. Maka ini semua ditunjukkan dengan perbuatan Rasulullah sebelum daripada perkataannya Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Yang ini keindahan dan adab Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam, hatta dengan orang-orang yang melakukan kejahatan, hatta dengan orang-orang yang berperang dengan baginda sallallahu alaihi wasallam, hatta dengan orang yang boikotnya Rasulullah sehingga menyebabkan kewafatan orang yang paling dicintai oleh Rasulullah, Sayyidatina Khadijah dan sebagainya. Akan tetapi akhlak dijaga, adab dijaga sewaktu bermuamalah dengan orang-orang kafir. Maka dengan keindahan yang ada di hadapan mata kita, dengan keindahan Islam yang dibawa oleh Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, apa lagi yang kita mahu daripada orang-orang yang bukan Islam? Adakah masih lagi kita ingin menerima daripada akal fikiran mereka, pemikiran mereka dan sebagainya yang merosakkan daripada kehidupan kita? Adapun daripada perkara-perkara yang mendatangkan manfaat, akan tetapi perkara-perkara yang mendatangkan manfaat semuanya dah ditunjukkan oleh Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. La ilaha illallah. Bahkan kalau kita tengok dari penjara-penjara orang kafir,
Antaranya yang disebutkan Guantanamo dan sebagainya. Itu kalau kita tengok kat sana, khalas betapa orang-orang Islam disiksa dan tanpa hak dan sebagainya, waliyadzubillah tabaraka wa taala. Maka itu menunjukkan perbezaan di antara kebenaran dan kebatilan, antara orang-orang yang antara orang-orang baik dan orang-orang yang sebaliknya dan sebagainya. Kemudian mereka nak mengaku bahawa mereka itu menjaga daripada hak-hak kemanusiaan, hak-hak iaitu hak-hak manusia dan sebagainya, dan seakan-akan mereka menganggap orang lain tak tahu, seakan-akan mereka menganggap bahawa orang-orang menutup mata daripada kezaliman yang mereka lakukan. Allahu Akbar. Maka ini yang disebutkan oleh Allah Subhanahu Wa Taala dalam Al-Quran, dalam kehidupan kita, apa yang berlaku di atas muka bumi ini sewaktu kita berada di atasnya. Adapun sewaktu di akhirat nanti, Allah Subhanahu Wa Taala, kita akan sambung perbahasan apa yang Allah Subhanahu Wa Taala sebutkan tentang orang-orang kafir ini, apa yang akan berlaku kepada mereka pada pengajian yang akan datang insya-Allah, dalam ayat falyawmal ladzina amanu minal kufari yadhakun 'alal ara'iki yanzurun hal thuwibal kufaru ma kanu yaf'alun. Moga-moga Allah Subhanahu Wa Taala bersihkan hati kita, yang mana dengan asbab kebersihan hati, Allah Subhanahu Wa Taala akan tambahkan kefahaman terhadap ayat-ayat Al-Quran, terhadap syariatnya Allah Subhanahu Wa Taala, terhadap sunnahnya Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Dan moga Allah Subhanahu Wa Taala berikan kita kesungguhan untuk menimba ilmu-ilmu yang mendatangkan manfaat kepada kita, yang menambah daripada akhlak dan adab, kesempurnaan adab dan akhlak dalam diri kita ini, sehingga adab dan akhlak ini akan menjadi asbab tersebarnya keindahan Islam. Dengan melalui adab dan akhlak ini tersebar daripada keindahan sunnahnya Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Ala hadhihi niyyah kullina salihah jami' akhiratid dunya wal akhirah wa ila hadratin nabi Muhammadin sallallahu alaihi wasallam. Al-Fatihah. A'udzu billahi minasyaitonir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahirabbil alamin arrahmanir rahim maliki yaumiddin. إياك نعبد وإياك نستعين اهدنا الصراط المستقيم صراط الذين أنعمت عليهم غير المغضوب عليهم ولا الضالين آمين. ربنا انفعنا بما علمتنا ربي علمنا الذي ينفعنا ربي فقهنا وفقه أهلنا وقرابات لنا في ديننا مع أهل القتر أنثى وذكر ربي وفقنا وفقهم لما ترتضي قولا وفعلا كرما وارزق الكل حلالا دائما وأخل أتقياء علما نحظى بالخير ونكفى كل شر ربنا واصلح لنا كل شؤون وأقر ربي الرضا منك العيون واقض عنا ربنا كل الديون قبل أن تأتينا رسل المنون واغفر واستر أنت أكرم من ستر وصلاة الله تغشى المصطفى من إلى الحق دعانا والوفاء بكتاب فيه للناس شفاء وعلى الآل الكرام شرفاء وعلى الصحب المصابيح الغرر اللهم اهدنا بهداك وجعلنا ممن يسارع في رضاك ولا تولنا وليا سواك ولا تجعلنا ممن خالف أمرك وعصاك وحسبنا الله ونعم الوكيل ولا حول ولا قوة إلا بالله العلي العظيم صلى الله على سيدنا محمد وعلى آله وصحبه وسلم والحمد لله رب العالمين والعفو منكم والسلام عليكم ورحمة الله وبركاته.